اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis Sahih Imam Muslim pada siri 157. Ahlan-ahlan kepada semua. Terima kasih banyak-banyak kepada yang beri gift. Terima kasih kepada IR Muhammad Farhan Arif. Ahlan-ahlan Amid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga ahlan-ahlan Nurhayati Sulaiman, Dida Yeyet Nurhayati dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Kita telah tiba pada riwayat 2714 yang mana pada hadis-hadis yang bakal kita baca, Imam Muslim nak menunjukkan kepada kita dalil. Apakah dalil yang nak ditunjukkan? Jawaz saumin nafilah, bahawa puasa nafil, puasa sunat boleh untuk dilakukan niat minan nahar pada siang hari. Syaratnya adalah qabla zawal, sebelum masuknya zuhur. Az-zawal bermaksud tergelincirnya matahari daripada tegak di atas kepala. Maka az-zawal. Maka bila masuk dia zuhur, sebelum masuk zuhur, maka boleh untuk berniat puasa sunat. Sebagai contoh, saya belum makan lagi sekarang. Dan sekarang ni dah pukul 10.36. Masih lagi belum makan. Tak buat apa-apa yang perkara membatalkan puasa. Maka kalaulah saya nak berniat puasa sekarang, contohnya, maka jawapan dia adalah boleh. Maka puasa sunat boleh dilakukan niat sebelum zuhur dengan syarat orang tersebut tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa sebelum daripada itu. Namun untuk puasa fardu, maka mesti berniat sebelum masuknya subuh. Dan itulah pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Apakah dalilnya? Riwayat 2714. وبه إليه قال حدثنا أبو كامل الفضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا طلحة بن يحيى بن عبيد الله قال حدثني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala beliau berkata, qala li Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku pada suatu hari, ya Aisyah, wahai Aisyah, hal indakum syai', adakah kamu mempunyai sesuatu dalam kurungan untuk dimakan? Qalat, Aisyah berkata, maka aku telah menjawab, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ma indana syai'un, kami tidak memiliki sesuatu untuk dimakan. Maka pada awalnya Nabi tanya, ada tak sesuatu yang boleh makan? Maka bila Aisyah menjawab, tak ada wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, fa inni saim, maka kalau begitu aku berpuasa. Maka ini menjadi dalil. Pada siang hari Nabi SAW bertanya ada makan ke tidak? Maka tidak ada. Maka Nabi SAW pun bersabda, kalaulah begitu maka aku berpuasa. Okey. Qalat, berkata Aisyah, fakharaja Rasulullah, maka Nabi SAW telah keluar. Maka fakharaja Rasulullah ini kisah yang lain, riwayat yang lain, hadis yang lain, berlaku pada hari yang lain. Dan itu kita akan baca pada riwayat berikut. Sebab itu pada baris yang pertama, pada baris yang kedua, minta maaf, daripada hasyiah nombor 1 tu, qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, wahatani riwayatan hadisun wahid. Kedua-dua riwayat ini adalah sebenarnya hadis yang sama. Wathaniyah, namun hadis yang kedua 2715 adalah penafsir kepada hadis yang pertama. Mubayyinah, penjelas kepada hadis yang pertama. Bahawa
anna riwayatul ula, riwayat pertama yang sedang kita baca, sebenarnya kisah ini berlaku fi yaumaini, pada hari yang berbeza, la fi yaumin wahid, bukan pada hari yang sama. Maka apa kisah yang berlaku yang kita nak baca ini adalah menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i, ada pada tajuk yang kita tak baca tadi, wajawazi fitris saim, dan boleh untuk seseorang yang berpuasa sunat fitri, untuk berbuka puasa, min ghairi uznin, walaupun dia tidak ada sebarang keuzuran. Contoh, saya sedang puasa sunat, maka sama ada sebelum zuhur, lepas zuhur, atau lepas asar sekalipun, tiba-tiba saya nak buka puasa, walaupun tak ada sebarang sebab, tak ada uzur, tapi puasa itu puasa sunat, maka dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah harus dan boleh. Wal aula, namun dalam mazhab Syafi'i afdalnya adalah itmamah, menyempurnakan puasa sunat tadi. Walaupun boleh buka, maka afdalnya menyempurnakan. Maka apakah hadis bahawa orang yang berpuasa sunat boleh buka puasa tanpa sebarang sebab? Maka riwayat yang kita baca tadi, maka kata Aisyah, fa kharaja Rasulullah, maka Nabi SAW telah keluar daripada rumah, fa uhdiyat lana hadiyah, maka telah dihadiahkan kepada kami satu hadiah, au ja'ana zauran, ataupun telah datang kepada kami tetamu. Qalat, Aisyah berkata, falamma raja'a Rasulullah, apabila Nabi SAW pulang dan kembali ke rumah, aku berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, uhdiyat lana hadiah, telah diberikan kepada kami hadiah, au ja'ana zaurun, ataupun telah datang kepada kami tetamu, wa qad khaba'tu laka syai'an, dan aku ada menyimpan sedikit makanan untukmu wahai Rasulullah. Maka Nabi bertanya, mahu, apakah makanan yang kamu simpan? Aisyah berkata, haisun, manisan. Qala, maka baginda bersabda, hati, bawakanlah manisan tersebut. Faji'tu bihi, maka kata Aisyah, aku telah bawa kepada Nabi. Fa'akala, kemudian baginda telah makan. Kemudian baginda bersabda, qad kuntu asbahtu sa'ima, sesungguhnya aku telah berpagi dalam keadaan berpuasa. Maksudnya Nabi puasa. Pada waktu pagi sebelum Aisyah beritahu yang dia ada simpan untuk Nabi makanan, sebenarnya Nabi puasa. Qala Talha berkata, fahaddathtu Mujahidan bihadzal hadis, maka aku telah menceritakan riwayat ini kepada Mujahid. Maka Mujahid berkata, zaka bimanzilatir rajul, seseorang yang telah mula berpuasa sunat dan kemudian berbuka adalah seumpama seorang lelaki yukhrijus sadaqah, telah mengasingkan pembahagian sedekah, min malih, daripada harta dia. Contoh, saya ada RM100, maka saya dah asingkan RM10. Fa in syaa amdaha, walaupun dia telah asingkan, maka jika seseorang tersebut mahu, dia boleh meneruskan pemberian sedekahnya. Wa in syaa amsakaha, dan jika dia mahu, dia boleh menyimpankan semula. Maka kata Mujahid, sama juga orang yang berpuasa sunat, sebab daripada awal dia tak diwajibkan untuk berpuasa sunat. Maka jika dia mahu, walaupun dia dah mula, maka jika dia mahu, dia boleh teruskan. Dan jika dia mahu, dia boleh untuk buka puasa. Maka inilah dua hukum yang keluar daripada hadis ini. Yang pertama, orang yang berpuasa sunat boleh berniat sebelum zuhur, selewat-lewatnya sampai sebelum zuhur. Dan orang yang telah mulakan puasa sunat boleh untuk membuka puasanya walaupun tidak ada sebarang keuzuran dan sebab. Jelas ke jelas? 2715. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Waki' an Talhah bin Yahya an ammiti Aisyah binti Talhah an Aisyah ummul mukminin, daripada Aisyah radhiyallahu taala beliau berkata, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, telah masuk bertemu denganku Nabi SAW pada satu hari. Faqala, maka baginda bertanya, hal indakum syai'un, adakah kamu mempunyai sesuatu untuk dimakan? Kulna, kata Aisyah, kami menjawab, tidak wahai Rasulullah. Maka baginda bersabda, fa inni idzan saim, maka sesungguhnya aku jika begitu akan berpuasa. Padahal Nabi pada awalnya tak ada niat puasa pun. Nabi minta makanan. Tapi bila tak ada makanan, maka Nabi berkata baginda akan berpuasa. Maka menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i bahawa boleh berniat puasa sunat sehingga sebelum masuknya waktu zuhur. Summa atana yauman akhar. Yauman akhar ini poin dia. Maka yauman akhar menjelaskan hadis yang sebelum ini, yang mana dia
tak sebut hari yang sama ataupun berbeza. Namun hadis ini lebih jelas, ianya adalah hari yang berbeza. Kemudian baginda datang kepada kami pada hari yang lain. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, uhdiya lana haisun, kami telah diberi hadiah manisan. Maka baginda bersabda, hari ini tunjukkanlah kepadaku, falakad asbahtu sa'ima, maka demi sesungguhnya aku telah berpagi dalam keadaan berpuasa, namun Nabi buka puasa, fa'akala, menunjukkan puasa sunat boleh untuk membuka puasa dan ianya tidaklah wajib untuk meneruskan puasa walaupun tak ada keuzuran. Riwayat 2716 adalah satu tajuk hadis berkenaan tentang tajuk aklun nasi wa syurbuhu wa jima'uhu la yuftir. Seseorang yang makan dalam keadaan terlupa, minum dalam keadaan terlupa, bahkan berjima' dalam keadaan terlupa, maka kesemua ini tidaklah membatal puasa, la yuftir, sebab dia melakukan dalam keadaan terlupa. Okey, riwayat 2716. Wa bi ilayhi qala hadatsani Amr bin Muhammad an-Naqid qala hadatsana Ismail bin Ibrahim an Hisham al-Qurdusi an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya wa huwa shaim, barang siapa yang lupa dalam keadaan dia sedang berpuasa, fa'akala, lalu dia makan dalam keadaan terlupa, au syaribah, minum dalam keadaan terlupa, falyutimma shaumuh, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahullah, kerana orang yang makan dan minum dalam keadaan terlupa, Allah yang memberi makan dan memberi minum kepadanya. Kata Imam Nawawi pada baris yang pertama, fihi dalalatun limadhhabil aktsarin annas-shaim, sesungguhnya seorang yang sedang berpuasa, idza akala au syariba au jama'a, apabila dia makan ataupun minum ataupun berjima' nasian, dalam keadaan lupa, la yuftir, maka tidak batal puasanya. Puasanya adalah tidak batal. Dan inilah pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Riwayat yang ke-2717, babu siyamin Nabi fi ghairi Ramadan, berkenaan tentang puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada selain Ramadan. Adakah Nabi ada puasa pada selain Ramadan? Wastihbabi, dan sunnah, alla yukhla syahrun, bahawa tidak berlalu kosong sebarang bulan tanpa puasa. Maka tidaklah setiap bulan sunnah untuk ada puasa, walaupun taklah wajib, sunnah. Sebab Nabi tidak pernah membiarkan berlalu pergi mana-mana bulan kecuali Nabi SAW ada puasa. Sama ada puasa Isnin Khamis yang memang puasa mingguan Nabi, ataupun puasa hari putih pada pertengahan bulan Hijrah, dan juga puasa-puasa yang lain. Maka di sini menjadi dalil bahawa sunnah agar tidak kosong sebarang bulan daripada puasa. 2717. Wa bi ilayhi qala hadatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Yazid bin Zurai' an Sa'id al-Jurairi an Abdullah bin Syakib qala qultu li Aisyah. Abdullah bin Syakib berkata, aku telah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, hal kana Nabi, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran ma'luma, ada berpuasa pada bulan yang tertentu siwa Ramadan, selain Ramadan? Maka dia tanya, adakah Nabi pernah puasa pada mana-mana bulan secara khusus selain daripada Ramadan? Maka Aisyah menjawab, wallahi, demi Allah, in ini adalah nafiah, in sama, tidaklah baginda Nabi berpuasa syahran ma'lumah, pada mana-mana bulan secara khusus siwa Ramadan, kecuali Ramadan, hatta madha liwajhi, sehingga berlalunya bulan Ramadan, wala aftarah, dan tidaklah baginda tidak berpuasa pada mana-mana bulan, hatta yusiba minhu, sehingga baginda akan berpuasa daripada sebahagian bulan tersebut. Yusibah maksudnya baginda beroleh puasa, minhu ay min zalika syahr, daripada bulan tersebut. Maka Nabi tak akan biarkan satu bulan berlalu tanpa ada sebarang puasa. 2718. Ini menjelaskan riwayat sebelum ini. Wa bi ilayhi qala hadatsana Ubaidullah bin Muadz qala hadatsana Abi qala hadatsana Kamasun an Abdullah bin Syakib qala, daripada Abdullah bin Syakib beliau berkata, aku telah bertanya kepada Aisyah, akana Nabi, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran kullah,
pernah berpuasa sebulan penuh. Maksudnya selain Ramadan. Maka Aisyah menjawab, ma'alimtu shama syahran kullah. Kata Aisyah, aku tidak pernah tahu baginda berpuasa sebulan penuh kecuali hanya Ramadan. Wala aftarahu kullah, dan Nabi tidak pernah berbuka sepanjang bulan sehingga baginda akan berpuasa minhu daripada sebahagiannya, hatta madha li sabilih, sehingga berlalunya keadaan begitu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2719 baca sanad dia. Maka Abdullah bin Syakik telah berkata, sa'altu Aisyah, aku telah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha an saumin Nabi, berkenaan tentang puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Aisyah berkata, kana yasumu hatta naqul, baginda akan berpuasa sehingga kami berkata, qad sama, yang mana baginda sentiasa berpuasa. Nabi kalaulah berpuasa pada sesuatu keadaan, Nabi akan berterusan puasa. Wa yuftir, dan baginda akan tidak berpuasa sehingga kami berkata, qad aftara, baginda tak berpuasa, maksudnya hampir seluruh bulan baginda tak berpuasa. Maksudnya Nabi SAW kalau berpuasa berterusan, kalaulah tidak berpuasa maka untuk beberapa ketika. Kemudian berkata Aisyah, wa ma ra'aituhu shama syahran kamila, dan aku tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa sebulan penuh munzu qadimal Madinah, semenjak baginda tiba di Madinah, kecuali hanya bulan Ramadan. Bererti kalaulah ada bulan yang lain Nabi berpuasa, maka taklah sepanjang tahun, dan tidaklah setiap tahun, tidaklah selalu, kerana Nabi tak nak perbuatan tersebut menjadi wajib ke atas umat baginda. 2720 riwayat yang lebih kurang sama, maka kita tak terjemahkan. Wa bi ilayhi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Hammadun an Ayyub an Abdullah bin Syakir qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha bimithli wa lam yadhkur fil isnad Hishaman wala Muhammada. 2721 wa bi ilayhi qala hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Abi Nadhr maula Umar bin Ubaidillah an Abi Salamah bin Abdurrahman an Aisyah, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berpuasa hatta naqul, sehingga kami berkata, la yuftir, baginda tidak akan berbuka. Maksudnya Nabi akan berpuasa setiap hari. Wa yuftir, dan apabila baginda tidak berpuasa, sehingga kami berkata, la yasum, baginda tak akan berpuasa pada beberapa hari ini. Wa ma ra'aitu Rasulullah, dan tidaklah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin, menyempurnakan berpuasa pada sepanjang bulan kecuali hanya bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu fi syahrin aktsara min siyaman fi Sya'ban, kata Aisyah, dan tidaklah aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mana-mana bulan yang baginda memperbanyakkan puasa pada bulan tersebut kecuali bulan Sya'ban. 2722. Wa bi ilahi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Amr bin Nakir jami'an an Ibn Uyainah qala Abu Bakar hadatsana Sufyan bin Uyainah an Ibn Abi Labid an Abi Salamah qala, daripada Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf rahimahullah, beliau berkata, aku telah bertanya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin an siyami Rasulillah, berkenaan tentang puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Aisyah berkata, kana yasum, baginda akan berterusan berpuasa sehingga kami berkata, qad shama, baginda akan berpuasa, maksudnya baginda tak akan berbuka, maksudnya baginda puasa hampir setiap hari. Wa yuftir, dan apabila baginda tidak berpuasa, maka kami akan berkata, qad aftar, baginda akan berterusan tidak berpuasa. Dan ini adalah pandangan yang dilihat oleh para sahabat. Maksudnya kalau Nabi puasa, Nabi akan berpuasa beberapa hari berturut-turut. Kalaulah Nabi berbuka, Nabi tak berpuasa untuk beberapa ketika, untuk tempoh yang tertentu. Kemudian berkata Aisyah, walam arahu sha'imah, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa min syahrin qattu, daripada mana-mana bulan yang lebih banyak daripada puasa baginda pada bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'bana kullah, Nabi pernah berpuasa sepanjang bulan Sya'ban, tapi bukan setiap tahun, kadang-kala dan jarang-jarang. Kana yasumu Sya'bana, dan pernah juga Nabi SAW berpuasa Sya'ban
kecuali beberapa hari yang Nabi tak puasa. Maka kadang-kala Nabi puasa sepanjang Sya'ban, kadang-kala. Kemudian Nabi ada puasa Sya'ban, tetapi beberapa hari yang Nabi tak puasa. Maka ini adalah tentang Nabi SAW. Nabi tak akan berpuasa berturut-turut setiap tahun pada bulan-bulan yang tertentu, kecuali hanya Ramadan. 2723, baca sanad dia. Maka hadis ini nak menerangkan walaupun kadang-kala Nabi memperbanyakkan puasa pada bulan Sya'ban, tapi Nabi mengingatkan pada sahabat untuk hanya beramal pada amalan yang mereka mampu. Maka daripada Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Lam yakun Rasulullah fi syahri minas sanah." Tidaklah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mana-mana bulan dalam setahun aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, yang baginda lebih banyak berpuasa berbanding Sya'ban. Wa kana yaqul, dan baginda sering berkata mengingatkan pada sahabat yang cuba untuk mengikuti amalan baginda. Sabda baginda, "Khudhu minal a'mali ma tutikun." Ambillah kamu daripada amalan apa yang kamu mampu. Fa innallaha la yamalla, kerana sesungguhnya Allah tidak pernah letih dalam kurungan untuk memberi pahala. Hatta sehinggalah tamallu, kamu yang terlebih dahulu letih dalam kurungan, lalu kamu meninggalkan amalan. Maka Nabi ingat, jangan cuba nak ikut Nabi, tetapi buatlah apa yang mereka mampu. Sebab Allah suka orang yang melakukan amalan berterusan. Wa kana yaqul, dan baginda juga sering bersabda, "Ahabbul amali ilallah," amalan yang paling dicintai oleh Allah, madawama, adalah yang berterusan. Wa in qalla, walaupun amalan tersebut sedikit. 2724. Wabihi ilaihi qala hadatsana Abu Rabi' Za'rani qala hadatsana Abu Awana an Abi Bishr dan Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ma shama Rasulullah," tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa syahran kamilan, pada sebulan penuh selain daripada Ramadan. Tapi sebenarnya ada, kita dah baca riwayat sebelum ini, Nabi pernah berpuasa Sya'ban penuh. Maka penafian tersebut bermaksud Nabi tak pernah melakukan berterusan begitu. Kalaulah ada kadang-kala. Okey, wa kana yasum, dan apabila baginda berpuasa sunat, maka orang ramai akan berkata, "La wallah," tidak demi Allah, "la yuftir," baginda tidak akan berhenti berpuasa. So Nabi puasa terus menerus. Wa yuftir, dan apabila baginda tidak berpuasa, maka orang ramai akan berkata, "La wallah la yasum," tidak demi Allah baginda takkan berpuasa. Sebab hampir setiap hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa. Nabi sentiasa berbuka. Maka ini sebenarnya nak menerangkan bahawa amalan sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berpuasa tidak menentu. Kadang-kala Nabi berpuasa beberapa hari berturut-turut. Kadang-kala Nabi langsung tak puasa. Maka Nabi sebenarnya nak menunjukkan untuk umat baginda meniru dan melakukan apa yang mereka mampu dan tidak memaksa diri untuk melakukan amalan yang mereka tidak mampu. 2725 terus. Maka Nabi SAW tidak berpuasa beberapa bulan berturut-turut semenjak baginda tiba di Madinah. Tidak, yang baginda hanya puasa penuh hanyalah pada bulan Ramadan dan kadang-kala pada bulan Sya'ban. 2726. Wa bi ilahi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Abdullah bin Numair ta'wil wa bihi ilahi qala hadatsana Ibnu Numair qala hadatsana Abi qala hadatsana Utsman bin Aqib al-Ansari qala sa'altu Sa'id bin Jubair an shaumi Rajab. Maka Uthman bin Hakim telah bertanya kepada Sa'id bin Jubair berkenaan tentang berpuasa pada bulan Rajab. Wa nahnu yawma idzin fi Rajab. Maka kami pada waktu itu memang sedang berada pada bulan Rajab. Maka Sa'id bin Jubair berkata, aku telah mendengar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah," adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika berpuasa dalam kurungan puasa sunat, maka kami akan berkata, "La yuftir," baginda tidak akan berhenti puasa. Maksudnya Nabi puasa, kalau berpuasa berterus menerus. Wa yuftir, dan apabila baginda tidak berpuasa,
maka kami akan berkata, la yasum, baginda tak akan berpuasa pada beberapa hari ini. 2727, riwayatnya lebih kurang sama, kita tak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala hadatsani Ali bin Hujr qala hadatsana Ali bin Musa tawil wa bi ilaihi qala hadatsani Ibrahim bin Musa qala akhbarana Isa bin Yunus kilahuma an Utsman bin Hakim fi hadzal isnadi bimislih. 2728, masih lagi berkenaan tentang puasa-puasa sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ilayhi qala hadatsani Zuhair bin Harb wa ibn Abi Khalaf qala hadatsana Rawh qala hadatsana Hammad an Thabit an Anas tahwil. Wa bi ilayhi qala hadatsani Abu Bakar bin Nafi wal lafdh lahu qala hadatsana Bazun qala hadatsana Hammad qala akhbarana Thabit an Anas, daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasum, baginda berpuasa sehingga dikatakan qad shama, yang baginda berterusan berpuasa. Wa yuftir, dan apabila baginda tak berpuasa, maka dikatakan qad aftara, baginda tidak akan berpuasa. Maka ini adalah Nabi, puasa sunat Nabi tidak menentu. Tapi kadang-kala bila baginda berpuasa, berterusan untuk beberapa ketika. Begitulah keadaan jika baginda berbuka. Namun poin dia adalah, jangan ada biarkan mana-mana bulan berlalu kecuali disunnahkan untuk ada berpuasa walaupun sehari dua pada bulan tersebut. Bab yang seterusnya adalah hadis-hadis berkenaan tentang an-nahyu an saumid dahar, larangan daripada berpuasa sepanjang masa. Liman, untuk siapa yang dilarang? Liman, untuk orang yang tadarrara bih, akan beroleh mudarat. Maka kalaulah dia nak berpuasa setiap hari sepanjang tahun kecuali pada hari yang dilarang, maka dilarang bagi orang yang ada mudarat. Bererti kalaulah tak ada mudarat, maka boleh, tak ada masalah. Yang kedua, au fawwata bihi haqqan, maka dilarang untuk berpuasa setiap hari sepanjang tahun bagi orang yang akan mengabaikan tanggungjawab dia. Contoh, puasa tu sebut sunat, tapi kalaulah dia berpuasa setiap hari, banyak tanggungjawab yang dia tak buat. Tanggungjawab sebagai isteri, tanggungjawab sebagai suami, tanggungjawab kepada amanah, tugasan tanggungjawab yang diberi. Kalaulah dia puasa, maka ada banyak tanggungjawab yang terabai. Maka afdal, sunnah untuk dia tak berpuasa, dan dia tak boleh untuk berpuasa kalaulah dia ada mengabaikan hak dan juga tanggungjawab kepada sesuatu. Awalam yuftiril aidain wat tasyrik, begitu juga dilarang untuk berpuasa setiap hari jika orang tersebut dia berpuasa juga pada 2 hari raya dan hari tasyrik. Tak boleh. Hari raya dan hari tasyrik memang kena buka puasa. Haram untuk berpuasa pada 5 hari ini. Raya ada 2, Syawal dan juga 10 Zulhijjah. Dan hari tasyrik ada 3, maka ini adalah 5 hari yang dilarang untuk berpuasa. Wabayan, dan penjelasan tafdila sawmi yaumin wa iftari yaumin, afdalnya untuk berpuasa sehari dan berbuka sehari, itu yang afdal, dan itu dikenali sebagai puasa Nabi Daud. 2729, baca sanad dia. Maka sahabat Nabi Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma telah berkata, ukhbira Rasulullah, telah dimaklumkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu yaqul, bahawa baginda bersabda, bahawa beliau iaitu Abdullah bin Amr ada berkata, annahu yaqul, maksudnya Abdullah bin Amr, maka Abdullah bin Amr ada berkata, la aqumanna laila, pasti dan pasti aku akan beribadah sepanjang malam. Wala asumannan nahar, pasti dan pasti aku akan berpuasa setiap hari daripada siang. Ma'istu, selagi mana aku hidup. Maka dia ada cakap begitu, dan ada sahabat yang lain yang sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar, maka Nabi panggil Abdullah bin Amr. Maka baginda bertanya, antal ladzi taqulu dzalik, adakah kamu orang yang berkata begitu, takkan tidur pada waktu malam, nak ibadah sepanjang malam dan nak berpuasa setiap hari? Maka Abdullah bin Amr berkata, qad qultuhu ya Rasulullah, benar aku ada mengucapkan seperti itu wahai utusan Allah.
Maka Nabi SAW bersabda, fa innaka la tastati'u dzalik, sesungguhnya kamu takkan mampu melakukan begitu. Fasum, maka berpuasalah sehari, wa aftir, dan berbukalah pada hari berikutnya. Wanam, dan tidurlah pada waktu malam. Wakum, dan bangkitlah, bangunlah pada sebahagian malam. Sum minasyahri salasata ayyam, berpuasalah 3 hari daripada sebulan. Fa innal hasanata bi'asyri amsalihah, maka pahala akan digandakan dengan 10 gandaan. Wa dzalika mislu siyamid dahr, maka baginda bersabda, puasa 3 hari sebulan adalah bererti seumpama berpuasa sepanjang bulan. Sebab satu amalan baik Allah gandakan 10 kali ganda. Maka kalaulah puasa 3 hari sebulan, maka seolah-olah mendapat pahala berpuasa sepanjang bulan. Sebab itu Nabi sebut, berpuasa 3 hari sebulan adalah seperti berpuasa setiap hari, yang dikenali sebagai siyamud dahar. Terus riwayat seterusnya, qala qultu, maka Abdullah bin Amr ibn Alas berkata, sesungguhnya aku mampu lebih daripada itu, wahai Rasulullah. Maka baginda bersabda, sum yauman wa aftir yauman. Kalaulah kamu mampu lebih daripada itu, maka berpuasalah 1 hari dan berbukalah 2 hari. Berbukalah 2 hari. Maka Abdullah bin Amr berkata, fa inni utiku afdala min zalik. Aku mampu lebih daripada itu. Mula-mula Nabi suruh dia berpuasa 3 hari sebulan. Dia minta lebih. Maka Nabi kata, maka puasa sehari, tak berpuasa 2 hari. Maka dia minta, dia kata dia mampu lebih daripada itu. Maka Nabi SAW bersabda, sum yauman, puasalah 1 hari dan berbukalah hari berikut. Maksudnya selang-selang. Sehari puasa, hari kedua tak puasa. Hari ketiga puasa, hari keempat tak puasa. Dan sabda Nabi, itulah puasa Nabi Allah Daud, wa huwa a'dalus siyam, dan itulah sebaik-baik puasa. Maka berkata Abdullah bin Amr, wahai Rasulullah, aku mampu lebih daripada itu. Maka Nabi SAW bersabda, la afdala min zalik, tidak ada yang lebih afdal daripada itu. Maka yang Nabi galakkan, walaupun sebenarnya boleh, daripada sudut boleh ke tidak, maka kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, pada baris yang kedua, 4, 6, kata Imam Nawawi, hukum saumid dahar, hukum berpuasa sepanjang tahun. Maka apakah hukum dia? Hukumnya adalah waqtalafal ulama, fadhahaba ahlul zahir ila man'i siyamid dahar. Maka sebahagian para ulama mengatakan tak boleh. Namun Imam Syafi'i dan juga majoriti para ulama mengatakan ila jawazi, harus dan boleh untuk berpuasa sepanjang tahun. Dengan syarat dia tidak berpuasa pada hari yang dilarang, iaitu 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. Maka ia pada waktu itu tak boleh 5 hari. Tapi kalaulah dia berpuasa sepanjang tahun selain daripada 5 hari, jawapan dia adalah boleh. Maka apakah maksud hadis ni yang Nabi mengatakan tak boleh? Itu yang kita belajar daripada tajuk, bagi orang yang akan beroleh mudarat kalaulah dia buat begitu. Ataupun dia akan mengabaikan sesuatu hak dan tanggungjawab. Sebab itu Nabi SAW mengatakan tidak boleh. Terus baca. Maka kemudian ketika mana Abdullah bin Amr telah menjadi tua, maka beliau selalu sebut, la an akuna, adalah aku menerima tawaran Nabi untuk hanya berpuasa 3 hari dalam sebulan. Ahabbu ilayya, adalah lebih aku sukai daripada seluruh keluarga dan hartaku. Maka dia menyesal. Dia kata walaupun sebenarnya tak wajib untuk dia kekal buat apa yang pada waktu itu dia buat semenjak waktu muda dia. Tapi dia kata kalaulah dulu aku ikut cakap Nabi, maka aku hanya berpuasa 3 hari sebulan. Pahala sama berpuasa sepanjang bulan. Maka alangkah baik aku terima tawaran tersebut. Sebab dia dah istiqamah, maka dia perlu untuk teruskan. Walaupun tidaklah wajib, tetapi dia nak menjaga amalan dia. Jelas ke jelas? Terus baca. Maka daripada Yahya, beliau berkata, aku telah berjalan bersama dengan Abdullah bin Yazid sehingga kami bertemu dengan Abu Salamah. Fa'arsalna ilaihi rasulah, maka kami telah hantar kepadanya seorang utusan. Fakharaja alaina, maka Abu Salamah telah keluar untuk bertemu dengan kami. Wa idza indaba bidarihi masjid, dan pada pintu rumahnya ada tempat solat. Masjid tempat solat.
Qala, maka berkata perawi Yahya, fakunna fil masjid, maka kami berada di tempat solat tersebut sehingga Abu Salamah keluar bertemu dengan kami. Faqala, maka Abu Salamah berkata, in tasha'u an tadkhulu, jika kamu mahu boleh masuk ke rumahku, wa in tasha'u an taq'udu hahuna, dan jika kamu mahu kita boleh duduk di sini. Qala, berkata Yahya, maka kami berkata tidak, bahkan kami hanya akan duduk di sini. Fahadithna, maka ceritakanlah hadis kepada kami. Maka beliau berkata, Abdullah bin Amr ibn Al-As telah berkata kepadaku. Abu Salamah di sini adalah Abu Salamah bin Abdul Rahman bin Auf, seorang tabi'in yang merupakan anak kepada Abdul Rahman bin Auf. Maka Abu Salamah berkata, telah menceritakan kepadaku sahabat Nabi Abdullah bin Amr ibn Al-As. Beliau berkata, kuntu asumud dahra, aku pernah berpuasa setiap hari, sepanjang tahun. Wa aqra'ul Quran, dan aku ketika masih muda membaca Al-Quran sepanjang malam. Qala, berkata Abdullah bin Amr, fa imma dzukirtu lin nabi, sama ada orang yang telah menceritakan amalanku ini kepada Nabi, wa imma arsala ilayya, ataupun Nabi sendiri yang mengutuskan seseorang untuk memanggilku. Fa ataituhu, maka aku telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda bertanya kepadaku, alam ukhbar, adakah betul apa yang telah dimaklumkan kepadaku, annaka tasumud dahra, bahawa kamu berpuasa sepanjang tahun, wa taqra'ul Quran, dan membaca Al-Quran, kullailah, sepanjang malam. Maka Abdullah bin Amr berkata, bala, bahkan wahai Nabi Allah, walam urid bidzalika, dan tidaklah aku ingin apa yang aku buat kecuali kebaikan. Maka baginda bersabda, fa inna bihasbika, maka sesungguhnya cukup bagimu, antasuma, untuk kamu hanya berpuasa setiap bulan 3 hari. Setiap bulan 3 hari. Kerana setiap satu amalan digandakan 10 kali ganda. Maka 3 hari bersamaan pahalanya 30 hari. Maka Abdullah bin Amr berkata, wahai Nabi Allah, inni utiku afdala min zalik, aku mampu lebih daripada itu. Maka baginda mengingatkan, fa inna li zawjika alayka haqqan, sesungguhnya bagi isteri kamu ke atas kamu ada hak dan tanggungjawabnya. Wa li zawrika alayka haqqan, bagi tetamu-tetamu kamu ke atas kamu ada hak dan tanggungjawabnya. Wa li jasadika alayka haqqan, dan bagi tubuh badan kamu adanya hak dan tanggungjawabnya. Maka baginda bersabda, fasum sauma Daud, kalaulah kamu nak lebih daripada itu, maka berpuasalah puasa Nabi Daud, fa innahu kana a'badan nas, dan jangan kamu rasa ibadah kamu lebih dahsyat daripada Nabi Daud, kerana Nabi Daud adalah a'badan nas, manusia yang paling kuat beribadah. Qala, qultu ya Nabi Allah, maka aku telah bertanya, kata Abdullah bin Amr, apakah itu puasa Nabi Daud? Maka baginda menjawab, kana yasumu yauman, Nabi Daud akan berpuasa satu hari, wa yuftiru yauman, dan berbuka keesokan harinya. Kemudian puasa balik berbuka, puasa balik berbuka, berselang-seli amalan Nabi Allah Daud. Qala, kemudian baginda bersabda, wa qara'il Quran, dan bacalah Al-Quran dengan khatam fi kulli syahrin, sebulan sekali. Maka Nabi kata hanya boleh khatam Quran sebulan sekali. Kerana pada waktu tu dia khatamkan Al-Quran setiap malam, dia baca Al-Quran sepanjang malam tak tidur. Maka Abdullah bin Amr berkata, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku mampu lebih daripada itu. Maka baginda bersabda, faqra'hu, maka khatamkanlah Al-Quran setiap 20 hari. Abdullah bin Amr berkata, wahai Nabi Allah, inni utiku afdala min zalik, aku mampu lebih daripada itu. Maka baginda bersabda, faqra'hu fi kulli ashrin, maka khatamkanlah Al-Quran setiap 10 hari. Abdullah bin Amr berkata lagi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku mampu lebih daripada itu. Maka baginda bersabda, faqra', maka bacalah Al-Quran fi sab'in, dan khatamkanlah dalam tempoh 7 hari. Sebab itu kalau Al-Quran sebahagiannya, dia ada pembahagian untuk khatamkan Al-Quran dalam tempoh 7 hari. Wala tazid ala zalik, dan tidak boleh lebih daripada itu, kerana sesungguhnya bagi isteri kamu adanya hak, bagi tetamu-tetamu kamu adanya hak, bagi tubuh badan kamu adanya hak. Qala fashaddadtu, berkata Abdullah bin Amr, maka aku telah menyukarkan diriku dengan ibadah yang melampau. Fashuddida alayya, maka telah disusahkan urusanku. Berarti dia susah untuk istiqamah amalan yang dia telah mulakan, sebab terlalu berat, lagi-lagi ketika beliau telah menjadi berusia.
Berkata Abdullah bin Amr, wa qala lin Nabi, maka Nabi SAW telah bersabda kepadaku, innaka la tadri, sesungguhnya kamu tidak tahu wahai Abdullah bin Amr, la'allaka yatulu bika umrun, bahawa umur kamu, usia kamu akan menjadi panjang. Fasirtu ila alladhi qala lin Nabi, berkata Abdullah bin Amr, maka menjadilah aku sebagaimana yang baginda telah sabdakan kepadaku. Falamma kabirtu, apabila aku telah menjadi tua, waditu, maka aku berharap kalaulah aku menerima tawaran Nabi, kelonggaran Nabi untuk berpuasa hanya 3 hari sebulan. Jelas ke jelas? 2731 riwayatnya lebih kurang sama, kita tak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsana Ruh bin Ubadah qala hadatsana Usaym al-Muallim an Yahya bin Abi Katsir bi hadzal isnad wa zada fihi ba'da qawlihi min kulli syahrin 3 ayyam fa inna laka bi kulli hasanah 10 amsalha. Maka dalam riwayat ini Nabi terangkan kenapa 3 hari puasa menyamai puasa sebulan pahalanya, kerana sabda Nabi, bagi setiap kebaikan adalah pahala Allah gandakan 10 kali ganda. Fadzalika ad-dahru kulluh, maka sebenarnya itu pahalanya seolah-olah berpuasa sepanjang tahun. Wa qala fil hadis qultu wa ma sawmu nabiyillahi Daud qala nisfu ad-dahr wa lam yadhkur fil hadis min qira'atil Qur'ani syai'an wa lam yakun wa inna li zawrika 'alayka haqqan walakin qala wa inna li waladika 'alayka haqqan. Maka anak-anak pun ada tanggungjawab yang perlu kita tunaikan. Lalu bila kita tak tunaikan, maka dilarang untuk berpuasa setiap hari sepanjang tahun. 2732, baca sanad dia. Maka daripada Abdullah bin Amr ibn Al-As, beliau berkata, Nabi SAW telah bersabda kepadaku, Iqra'il Quran, bacalah kamu akan Al-Quran fi kulli syahrin, pada setiap bulan. Maksud baca di sini adalah khatamkan. Maksudnya Nabi bersabda, kalaulah kamu nak khatamkan Al-Quran wahai Abdullah, jangan setiap malam. Jangan baca Al-Quran sepanjang malam. Khatamkanlah satu khatam dalam tempoh sebulan. Maka berkata Abdullah bin Amr, inni ajidu quwwah, aku ada kekuatan. Maka baginda bersabda, faqra'hu fi 20, khatamkanlah Al-Quran setiap 20 malam. Setiap 20 hari satu khatam. Maka beliau berkata, aku mempunyai kekuatan untuk lebih wahai Rasulullah. Maka baginda bersabda, faqra'hu, maka khatamkanlah Al-Quran setiap 7 malam. Wala tazid ala zalik, dan janganlah melebihi daripada itu. 2733, baca sanad dia. Maka hadis ini nak menerangkan bila Abdullah bin Amr, sahabat ini, dia bersungguh-sungguh minta kepada Nabi yang dia boleh beramal banyak. Sepanjang malam tak nak tidur baca Al-Quran. Setiap hari nak berpuasa. Maka akhirnya Nabi terangkan kepadanya bahawa amalan yang baik adalah yang dilakukan berterusan. Dan taklah dikira begitu bagus kalaulah buat hanya beberapa malam lalu tinggalkan. Maka Nabi nak ingatkan kepada Abdullah sebab dia begitu bersemangat waktu muda. Dia nak beribadah sebanyak mungkin, sebab itu Nabi tegur dia. Maka daripada Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan. Janganlah kamu menjadi seperti fulan bin fulan. Kana yaqumul lail, beliau kerap bangun beribadah pada waktu malam. Fataraka qiyamal lail, kemudian bila beliau tinggalkan solat malam kerana tak mampu nak istiqamah. 2734, baca sanad dia. Maka Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu berkata, telah sampai kepada Nabi SAW, anni asumu asrud, bahawa aku berpuasa terus menerus. Wa usalli lail, dan aku beribadah sepanjang malam. Fa imma arsala ilayya wa imma laqitu, kata Abdullah, sama ada Nabi telah memanggilku untuk datang ataupun aku yang datang sendiri menemui Nabi. Maka baginda bersabda, alam ukhbar, tidakkah aku dikhabarkan bahawa sesungguhnya kamu berpuasa wala tufdir, dan tidak ada hari yang kamu tak berbuka. Setiap hari berpuasa sepanjang tahun.
wa tusallil lail, dan kamu melakukan solat sepanjang malam. Maka baginda bersabda, fala taf'al, maka janganlah kamu melakukan begitu. Fa inna li'ainaika hadza, kerana sesungguhnya matamu ada bahagian untuk berehat. Wali nafsika hadza, sesungguhnya diri kamu ada bahagian untuk berehat. Wali ahlika hadza, keluarga kamu ada bahagian untuk berehat. Fasum, maka berpuasalah sehari. Wa aftir, dan berbukalah, jangan berpuasa pada hari berikut. Wasalli, dan salatlah. Wanam, namun tidurlah juga. Wasum min kulli asyrati ayyam yauma, dan berpuasalah daripada setiap 10 hari satu hari. Kerana setiap amalan digandakan 10 kali ganda. Walaka ajru tis'ah, dan bila kamu berpuasa satu hari daripada 10 hari, baki 9 hari kamu pun akan dapat pahala. Qala, namun Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya aku ada kekuatan untuk buat lebih, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Qala, maka baginda bersabda, sum siyama Daud, lalu berpuasalah puasa Nabi Daud. Maka Abdullah bin Amr bertanya, bagaimana puasa Nabi Allah Daud, wahai Nabi Allah? Maka Nabi SAW bersabda, kana yasumu yauman, Nabi Daud akan berpuasa satu hari dan berbuka hari berikut. Wala yafirru idza laqa, dan tidak akan lari apabila bertemu dengan musuh. Qala, man li bihadhi ya Nabi Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Abdullah bin Amr berkata, maka yang ini tidak cukup untukku, wahai Rasulullah, sebab beliau nak berpuasa setiap hari. Maka berkata Atha, fala adri kaifa dzakara siyamal abad. Faqala Nabi, maka Nabi SAW pun bersabda, la sama man samal abad. Tidaklah dikira puasa yang sempurna orang yang berpuasa sepanjang tahun. La sama man samal abad, la sama man samal abad. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maksud daripada Nabi bersabda, tidaklah dikira puasa orang yang berpuasa setiap hari sepanjang tahun, dalam kurungan, bagi orang yang boleh mendatangkan mudarat. Yang kedua, bagi orang yang akan mengabaikan hak dan tanggungjawab kalau dia buat begitu. Maka sebab itu Nabi bersabda, tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang tahun. Tak afdal. Paling tinggi afdalnya pun berpuasa sehari dan berbuka sehari. Jelas ke jelas? Terus riwayat seterusnya 2735, yang ini kita tak terjemahkan sebab riwayat dia lebih kurang sama. Wa bi ilay qala hadatsani Muhammad bin Hatim qala hadatsana Muhammad bin Bakr qala hadatsana Ibn Jurayj bi hadzal isnad wa qala inna Abul Abbas Asy-Syair akhbarah qala Muslim Abul Abbas As-Sa'ib ibn Farruh min ahli Makkah thiqatun adlun. 2736. Masih lagi hadis-hadis berkenaan tentang Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu. Maka Nabi terang kepada dia, maka dia akan menjadi lemah kalaulah dia berpuasa setiap hari. Maka daripada sini kata para ulama, Nabi tahu bahawa Abdullah bin Amr dia tak akan mampu nak melakukan berterusan. Maka sebab itu dalam tajuk diletakkan liman tadarrara, bagi orang yang boleh mendapat mudarat, maka dia tak boleh berpuasa setiap hari sepanjang tahun. Wabi ilayhi qala hadatsana Ubaidullah bin Mu'adz qala hadatsana Abi qala hadatsana Syu'bah an Habib bin Sami' Abul Abbas Sami' Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu qala di Rasulullah, Nabi SAW telah bersabda kepadaku, kata Abdullah bin Amr, ya Abdullah bin Amr, wahai Abdullah bin Amr, innaka la tasumud dahra, sesungguhnya kamu berpuasa setiap hari sepanjang tahun, wa taqumul lail, dan berdiri malam sepanjang malam, wa innaka idza fa'alta dhalik, dan sesungguhnya apabila kamu melakukan begitu, hajamat lahul ain, maka akan menjadi tegang mata, wa nahikat, dan mata kamu akan menjadi lemah. Maka sabda baginda, la sama, tidaklah ada puasa bagi orang yang puasa sepanjang tahun. Saumu thalathati ayyam minasyahri, seseorang yang berpuasa 3 hari setiap bulan. Saumu syahri kullih, akan mendapat pahala berpuasa sepanjang bulan. Qultu, maka Abdullah bin Amr berkata, aku mampu lebih daripada itu, wahai Rasulullah. Maka baginda bersabda, fasum, lalu kalaulah kamu nak berpuasa lebih daripada 3 hari sebulan, maka berpuasalah puasa Nabi Allah Daud. Kana yasumu yauman, maka Nabi Daud akan berpuasa sehari dan berbuka sehari. Wala yafirru, dan baginda tidak lari. Idza laqa, apabila bertemu dengan musuh. 2737, riwayatnya lebih kurang sama, maka kita tak terjemahkan. Wa bi ilayhi qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Ibnu Bishr an Mis'ar qala hadatsana Habib bin Abi Thabit bi hadzal isnad qala nafihatin nafsu, maka diri akan menjadi lemah. Kalaulah berterusan berpuasa setiap hari,
Maka sabda Nabi kepada Abdullah bin Ammar, badan kamu akan menjadi lemah. 2738. Baca sanad dia. Maka Nabi SAW telah bersabda kepadaku, kata Abdullah bin Amr, alam ukhbar, tidakkah aku dikhabarkan, annaka taqumul laila, bahawa kamu beribadah sepanjang malam, wa tasumun nahar, dan berpuasa setiap pagi, setiap siang. Maka Abdullah bin Amr berkata, inni af'alu dhalik, sesungguhnya memang aku melakukan begitu. Maka baginda bersabda, fa innaka idza fa'alta dhalika, apabila kamu melakukan begitu, hajabat ainaka, maka kamu telah melemahkan mata kamu, wa nafihat nafsuka, dan kamu telah melemahkan badan kamu. Maka Nabi ingatkan Abdullah bin Amr, li'ainika hakun, sesungguhnya bagi mata kamu adanya haknya, wa li nafsika hakun, bagi diri kamu adanya haknya, bagi keluarga kamu adanya haknya. Kemudian baginda bersabda, kum, maka bangunlah kamu beribadah malam, wa nam, namun tidurlah, wasum, dan berpuasalah, wa aftir, namun hendaklah kamu ada hari yang kamu berbuka dan tidak berpuasa. 2739, baca sampai habis. Maka hadis ini nak menerangkan sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Allah Daud. Daripada Abdullah bin Amr ibn Al-As, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, inna ahabba siyam, sesungguhnya puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Wa ahabbus salati ilallah, dan salat yang paling disukai oleh Allah daripada salat malam adalah salat malam Nabi Daud. Bagaimana Nabi Daud beribadah malam? Kana yanamu nisfal lail, maka Nabi Daud akan tidur separuh malam. Maka berbaki lagi separuh malam yang kedua. Dan separuh malam yang kedua itu pun Nabi Daud akan beribadah 1/3-nya. Wa yanamu sudusah, dan baginda akan tidur 1/6. Maka kalaulah malam itu dibahagikan kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kepada beberapa bahagian, maka Nabi akan tidur separuh malam. Kemudian 1/3 malam barulah Nabi beribadah. Dan betul-betul hujung 1/6 malam, maka Nabi SAW akan tidur kembali. Nabi akan berehat kembali. Terus, wa kana yasumu yawman, dan adalah Nabi Daud jika berpuasa, baginda berpuasa sehari dan berbuka pada hari berikutnya. Maka sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud, sabda Nabi. Sebaik-baik ibadah malam adalah ibadah malam Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. 2740. Wa bi ilayhi qala hadatsani Muhammad bin Rafi' qala hadatsani Abdul Razzaq qala akhbarana Ibn Jurayj qala akhbarani Amr bin Dinar anna Amr bin Aus akhbarah an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbus siyami ila Allah, puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Bagaimana Nabi Daud berpuasa? Kana yasumu nisfad dahar. Nabi Daud akan berpuasa setengah daripada usia baginda. Macam mana setengah? Sebab Nabi Daud puasa sehari, berbuka sehari. Puasa sehari, berbuka sehari. Maka kalaulah dilakukan begitu, bererti orang tersebut dia berpuasa separuh daripada hidup dia. Wa ahabbus salati ilallah, dan solat malam yang paling dicintai oleh Allah adalah solat malam Nabi Daud. Kana yarkudu syatral lail, baginda akan tidur separuh malam, setengah malam, kemudian bangun dan akan tidur kembali pada akhir malam. Wa yaqumu thuluthul lail, dan baginda hanya beribadah pada 1/3 malam setelah berlalunya separuh malam. Bererti kalaulah malam tersebut dibahagi kepada 6 bahagian, maka 3 bahagian pertama Nabi Daud akan tidur. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 2 bahagian Nabi Daud akan beribadah, dan 1/6 yang terakhir Nabi Daud akan tidur dan rehat kembali. Terus 2741 baca. Maka Abdullah bin Amr telah menceritakan kepada kami berkenaan tentang apa yang baginda Nabi SAW sebutkan kepada beliau tentang puasanya.
Fadakhala alayya, maka baginda telah bertemu denganku, kata Abdullah bin Amr. Fa'alqaitu lahu wisadah, maka aku telah meletakkan untuk baginda duduk satu bantal min adam daripada kulit. Hashuha, yang mana isinya adalah serat kurma, adalah serat pokok kurma. Maka fajalasa 'alal ard, maka Nabi telah duduk di atas lantai, di atas bumi. Wasaratil wisadah, dan bantal tersebut menjadi di antara aku dan Nabi. Maka baginda bersabda kepadaku, ama yakfika, adakah tidak cukup bagi kamu wahai Abdullah berpuasa setiap bulan sebanyak 3 hari? Maka aku berkata, wahai utusan Allah, aku berkata, wahai Rasulullah, khamsa. Minta maaf, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, dalam kurungan lebih daripada itu. Maka baginda bersabda, 5 hari setiap bulan. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, lebih daripada itu. Maka baginda berkata, sab'ah, setiap bulan berpuasa 7 hari. Kemudian aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lebih daripada itu. Maka baginda bersabda, setiap 1 bulan hendaklah berpuasa 9 selama 9 hari. Kemudian aku berkata lebih, baginda berkata 11. Sehinggalah Nabi SAW akhirnya bersabda, la sawma, tidak ada puasa yang lebih baik daripada puasa Nabi Daud. Syatrud dahar, berpuasa separuh usia. Siyamu yaumin, berpuasa 1 hari dan tidak berpuasa pada hari berikut. Berpuasa balik dan kemudian tak berpuasa. Maka itu adalah puasa yang paling afdal, sabda Nabi SAW. Terus 2742. Maka baginda bersabda, sum, berpuasalah 1 hari dan bagi kamu adalah pahala ganjaran untuk hari yang lain. Maksudnya Nabi kata puasa sehari Allah gandakan 10 kali ganda pahala. Puasa 3 hari sebulan dapat pahala seperti puasa sebulan. Namun Abdullah bin Amr dia minta lebih. Dia kata aku mampu untuk lebih daripada itu. Maka baginda bersabda, sum yaumain, berpuasalah 2 hari dan untuk kamu adalah ganjaran yang bakinya. Maka dia berkata, aku mampu lebih daripada itu. Maka baginda bersabda, sum salasata ayyam, berpuasalah 3 hari sebulan dan kamu akan mendapat pahala yang baki. Maka Abdullah bin Amr minta lebih. Dia kata, aku mampu lebih daripada itu. Maka Nabi bersabda, puasalah 4 hari sebulan dan untuk kamu ganjaran ma bakiyah, yang berbaki. Abdullah bin Amr minta lagi, aku mampu lebih daripada itu. Maka baginda bersabda, sum afdalas siyam, berpuasalah kamu sebaik-baik puasa. Itulah puasa Nabi Allah Daud, kana yasumu yauman. Nabi Daud berpuasa sehari dan tidak berpuasa hari berikut. Bergilir-gilir dan pada waktu itu berpisah-pisah. 2743, baca sanad dia. Maka Abdullah bin Amr ibn Alas berkata, Nabi SAW telah bersabda kepadaku, ya Abdullah, wahai Abdullah bin Amr, balagani telah sampai kepadaku annaka tasumun nahar, kamu berpuasa setiap hari, wa taqumul lail, beribadah malam sepanjang malam. Fala taf'al, maka Nabi pesan, jangan buat begitu. Fa inna li jasadika 'alaika hadza, sesungguhnya tubuh badan kamu ada bahagiannya untuk berehat. Wa li 'ainika 'alaika hadza, sesungguhnya kedua mata kamu ada bahagian untuk dia berehat. Wa inna li zaujika 'alaika hadza, sesungguhnya pasangan kamu mempunyai bahagian daripada kamu. Sum, berpuasalah, wa aftir, dan berbukalah hari berikut. Sum min kulli syahrin, berpuasalah daripada setiap bulan 3 hari, maka itu pun dah dikira puasa sepanjang tahun. Qultu, maka aku berkata, wahai utusan Allah, inna bi quwwah, sesungguhnya aku ada kekuatan. Maka akhirnya baginda bersabda, berpuasalah seperti puasa Nabi Daud, berpuasa sehari dan tidak berpuasa hari berikut. Fakana yakul, dan adalah Abdullah bin Amr kerap berkata bila dia telah berusia, ya laitani, alangkah baiknya aku akhaztu birrukhsah, mengambil keringanan yang telah diberikan oleh Rasulullah. InsyaAllah kita akan sambung bab yang ke-28 pada jam 2.45 insyaAllah. Terima kasih semua, jumpa lagi.